Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya ialah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rosli, Datuk Dr. Chong Chee Kiong dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 42 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada ward hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge pada ward adalah sebanyak 6,083 kes, iaitu bersamaan dengan 79.8%. Sehingga 27 Mei 2020, jam 12 tengah hari, terdapat 15 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,619 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,421 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 8 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 4 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.51% daripada jumlah keseluruhan kes. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 15 kes baru yang dilaporkan, 6 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 9 kes penularan tempatan, 4 kes adalah bukan warga negara Malaysia dan 5 kes adalah warga negara Malaysia. Berdasarkan laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), sebanyak 5,559,130 kes COVID-19 telah dicatatkan di seluruh dunia sehingga 26 Mei 2020. Daripada jumlah ini, sebanyak 348,610 kes kematian telah dilaporkan setakat ini. Pandemik ini dilihat semakin serius dan masih jauh daripada akhir. Setakat ini, negara Malaysia telah menyumbang kepada 0.14% daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 dari seluruh dunia. Setelah peningkatan jumlah kes COVID-19 yang dilihat beberapa hari lalu di Malaysia, hari ini didapati kes baru telah berkurangan kembali kepada 2 angka. Daripada jumlah kes baru hari ini ialah 15 kes, sebanyak 5 kes adalah penularan tempatan di kalangan warga negara Malaysia. Peningkatan kes COVID-19 yang dilaporkan sejak beberapa hari adalah disebabkan oleh pengesanan kes-kes COVID-19 di beberapa depo tahanan imigresen dan lain-lain kluster aktif yang melibatkan bukan warga negara Malaysia. Ini adalah susulan tindakan pendekatan tertumpu iaitu targeted approach kerajaan dalam membendung penularan kes COVID-19. Penurunan kes COVID-19, penularan tempatan ini adalah selaras dengan unjuran sebelum ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan adalah hasil tindakan-tindakan kesihatan awam
yang telah dilaksanakan sejak 1 bulan lepas semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Penurunan kes ini turut dibantu dengan pematuhan orang ramai terhadap norma dan kelaziman baru serta persedia standard operasi iaitu SOP yang telah ditetapkan bagi pelbagai sektor dan industri. Namun begitu, Kementerian Kesihatan khuatir dan bimbang mungkin akan berlakunya peningkatan kes COVID-19 susulan pergerakan orang ramai melalui aktiviti kunjung-mengunjung, merentas negeri dan pergaulan di kalangan masyarakat semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Daripada maklumat yang diperolehi semasa sidang akhbar Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan, didapati sebanyak 2,449,556 kenderaan telah diperiksa oleh pihak polis Diraja Malaysia dari 16 Mei sehingga kini. Dalam tempoh yang sama, sebanyak 18,303 kenderaan yang cuba merentas negeri atas alasan mahu balik ke kampung dan telah diarah berpatah balik oleh PDRM. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pihak PDRM atas usaha ini. Sewajarnya, ia adalah tanggungjawab kita bersama untuk melakukan segala usaha yang diperlukan dalam menangani dan membendung penularan jangkitan COVID-19 di negara kita. Sekiranya masyarakat leka tidak patuh dan engkar kepada SOP yang telah ditetapkan, Kementerian Kesihatan menjangkakan akan berlakunya peningkatan kes COVID-19 yang mendadak yang seterusnya boleh mengakibatkan gelombang yang baru bagi wabak COVID-19 di negara kita. Kita berdoa dan berharap gelombang besar atau tsunami tidak akan berlaku. Oleh itu, masyarakat harus berwaspada dan tidak mengambil mudah situasi penurunan kes pada hari ini. Seperti yang Kementerian Kesihatan maklumkan sebelum ini, peperangan menghadapi virus COVID-19 masih belum tamat. Justru kementerian ingin menasihatkan orang ramai supaya patuh kepada segala nasihat dan saranan yang sering ditekankan oleh kerajaan. Jadikan amalan-amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Antaranya, elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan patuh kepada amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep kepada peringatan seperti yang pertama, elak bersalaman dan bersentuhan. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, dapatkan rawatan segera jika bergejala. Yang keempat, duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung. Yang kelima, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP, iaitu S syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Dan P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap waktu iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Yang pertama ialah bilangan sampel diambil dan diuji adalah 41,260 sampel dan bilangan kes positif setakat ini ialah 3,369 kes
bersamaan dengan 8.17%. Dan kes yang masih aktif ialah 284 dan melibatkan 33 kematian. Dan kluster ini telah melibatkan juga 5 generasi setakat ini. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 378 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 27 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 20,721. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 15,064 kes, iaitu bersamaan dengan 72.7%. Jumlah kes yang positif adalah 684 kes, iaitu bersamaan dengan 4.5%. Dan mereka yang bergejala dan positif ada 96 kes, iaitu 14%. Dan mereka yang tidak bergejala dan positif adalah 588 kes, bersamaan dengan 86%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 390 pasar sehingga 27 Mei 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang telah dikenal pasti ialah 41,435 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 32,075 individu, iaitu bersamaan dengan 77.4%. Jumlah mereka yang positif adalah 271 kes, iaitu bersamaan dengan 0.8%. Dan jumlah mereka yang bergejala adalah 37%, iaitu 37 kes, iaitu 13.6%. Mereka yang tidak bergejala dan positif adalah 234 kes, iaitu bersamaan dengan 86.4%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 295 pusat jagaan warga emas sehingga 27 Mei. Jumlah penghuni penjaga dan kaki tangan dikenal pasti adalah 12,680 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 10,942, iaitu bersamaan dengan 86.3%. Jumlah mereka yang positif adalah 23 kes, iaitu bersamaan dengan 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 3 kes, iaitu 13%, dan mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 20 kes, iaitu 87%. Laporan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 27 Mei adalah sejumlah 42,000 individu dan telah menjalani kuarantin wajib. 34,011 individu telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kes yang positif adalah 462, iaitu ada pertambahan 6 kes. 4 kes pulang daripada negara Mesir dan masing-masing 1 kes daripada United Kingdom dan Pakistan. Laporan saringan di 3 depo tahanan imigresen sehingga 27 Mei 2020. Depo tahanan imigresen Bukit Jalil, jumlah sampel yang telah diambil 1,544, iaitu 1,421 untuk orang kena tahan dan 123 untuk kaki tangan. Jumlah kes yang positif adalah 282 dan kesemua 282 adalah bukan warga negara. Jumlah kes negatif ialah 1,262. Dan depo tahanan imigresen di Semenyih, jumlah sampel yang diambil adalah 1,758 dan 1,630 adalah orang kena tahan dan 128 untuk kaki tangan. Jumlah kes yang positif adalah 66, iaitu melibatkan 1 kaki tangan. Yang mereka yang didapati positif dan bukan warga negara adalah 65. Depo tahanan Sepang, jumlah sampel yang diambil adalah 1,450, iaitu 1,348 ialah orang kena tahan dan 102 untuk kaki tangan. Jumlah kes yang positif ialah 36, kesemuanya melibatkan bukan warga negara. Dan jumlah kes negatif ialah 1,414 dan tiada kes menunggu keputusan. Seterusnya dimaklumkan
Saringan dan ujian yang dijalankan untuk bukan warga negara, iaitu jumlah yang disaring setakat ini ialah 30,671. Mereka yang positif adalah 1,853, iaitu bersamaan dengan 6%, dan 753 bukan warga negara masih dirawat di hospital, iaitu bersamaan dengan 40.6%, dan ada seorang masih dirawat di ICU, iaitu 0.13%, dan melibatkan 4 kematian bersamaan dengan 0.2%. Seterusnya, laporan 3 kluster COVID-19 yang telah tamat tempoh pemantauan dan pengawasan selama 28 hari sehingga 27 Mei 2020, iaitu kluster pertama, kluster Menara Plaza City One yang melibatkan jumlah kes 55 dan 1 kematian. Kluster kedua ialah Flat PKNS melibatkan jumlah kes 37, melibatkan juga 1 kematian. Dan kluster ketiga, kluster petugas kesihatan Sabah melibatkan 35 individu dan juga tidak melibatkan tidak melibatkan kes kematian. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif sehingga 27 Mei 2020. Kluster yang pertama, tapak pembinaan setia alam, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 15. Kluster DTI Bukit Jalil ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 282, dan kluster Pudu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhannya 69 kes. Lain-lain 28 kluster tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 45 makmal COVID-19 sehingga 26 Mei 2020. Dan kita berjaya melaksanakan 21,437 ujian, iaitu bersamaan dengan 77% daripada kapasiti maksima 27,667. Dan dimaklumkan juga saringan dan ujian sehingga 26 Mei, iaitu jumlah ujian rapid test kit yang dijalankan adalah 3,133 sampel, dan yang positif dikesan adalah 45 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4%. Dan dimaklumkan sampel ujian yang dijalankan untuk pesakit pre-op ataupun sebelum pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan adalah seramai 14,387 pesakit, dan didapati 13 kes positif dikesan bersamaan dengan 0.1%. Dan juga dimaklumkan, laporan harian kes COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut. Negeri Selangor ada 5 kes, 3 kes import dan 2 kes kluster tapak pembinaan setia alam, iaitu melibatkan 2 Bangladesh, warga Bangladesh. Yang seterusnya ialah negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 3 kes import dan masing-masing 1 kes kluster depo tahanan Immigration Bukit Jalil, 1 kes saringan Ibu Pejabat Polis Dang Wangi dan 1 kes saringan pekerja tapak pembinaan di Lembah Pantai, iaitu melibatkan bukan warga negara. Dan untuk negeri Sarawak ada 3 kes dalam siasatan, iaitu ketiga-tiga adalah warga negara Malaysia. Dan ada 1 kes di Sabah, iaitu 1 kes saringan pintu masuk antarabangsa yang baru balik pada negeri Selangor menggunakan RT antigen yang positif untuk warga negara. Jadi saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, silakan. Boleh komen sikit mengenai amaran WHO tentang kemungkinan berlaku puncak kedua peningkatan kes COVID-19 dalam gelombang yang sama? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat, memang amaran tu daripada WHO ada asasnya. Jadi kita lihat banyak negara telah pun melonggarkan dari segi kawalan pergerakan dan sebagainya. Jadi kalau kita tak patuh kepada SOP, mungkin kes akan bertambah. Jadi kita pun berwaspada kes-kes pertambahan kes-kes, terutamanya contohnya musim perayaan dan kepatuhan warga negara Malaysia untuk melihat kepada bagaimana kita dapat bersatu dan untuk menurunkan kes-kes
Jadi kita boleh elakkan gelombang kedua ataupun tsunami yang besar ni kalau kita sama-sama patuh kepada SOP, iaitu antaranya ialah penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, pastikan kita elakkan daripada 3C dan juga kita amalkan 3W. Inilah yang kita nasihatkan kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama membantu negara untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara. Ada dua soalan. Kita lihat ada laporan hari ini menyatakan bahawa ada perbezaan suhu yang diambil menggunakan termometer itu, dan ada yang terlalu tinggi dan ada yang terlalu rendah. Jadi adakah KKM akan menetapkan jenis ataupun specification alat ni serta cara-cara penggunaannya supaya suhu yang dicatatkan itu adalah suhu yang sebenar dan dapat mengesan kalau sebenarnya ada yang bergejala atau sakit. Yang kedua, selepas PKPB, aktiviti riadah berjogging saja dibenarkan di taman awam, tapi sekarang ni apa yang kita lihat, ada setengah taman awam ni sesak dengan orang yang jogging dan tak ada kejahatan sosial. Jadi adakah KKM akan keluarkan satu syur untuk kepada MKN misalnya untuk kawal pergerakan ini supaya tak timbul pula kluster baru? Terima kasih kepada dua soalan tersebut. Yang satu ialah mengenai suhu. Jadi kalau kita lihat peralatan yang kita gunakan, ada dia punya syarat-syarat ataupun kaedah-kaedah yang penggunaan peralatan tersebut. Jadi kalau kita kena patuh pada peraturan ataupun syarat-syarat yang kita gunakan alat tersebut. Jadi kalau alat untuk mengukur suhu contohnya, suhu yang sepatutnya ialah 36.6 sehingga 37.2, itu suhu normal. Jadi dengan gunakan peralatan tu, kita dapat kesan kalau ada seseorang tu demam ke tidak. Dan juga kalau kita lihat kepada gejala yang biasa kita tahu ialah demam, batuk, sesama, cerit-berit dan juga sesak nafas. Tetapi gejala yang kita tak perasan ada kalanya ialah keletihan, kelesuan itulah satu gejala. Dan juga hilang dia deria bau dan deria rasa. Itu pun ialah satu gejala. Jadi kalau kita, ada mereka yang datang contohnya ke pejabat ataupun ke mesyuarat hari itu, mereka kalau kita ambil suhu normal, dia tak ada kesan pada suhu tersebut. Tetapi mereka ada kelesuan dan juga ada hilang deria bau dan juga rasa. Itu juga adalah gejala yang tidak kita maklum. Jadi adalah penting kalau kita ambil tindakan, kalau kita ada gejala-gejala yang nyata contohnya demam dan sebagainya, kita pakai mask dan pastikan kita duduk di rumah, jangan datang ke pejabat. Dan hari itu di mesyuarat di JPM pun, pegawai tersebut yang datang untuk mesyuarat, dia tak ada gejala yang nyata, contohnya demam ataupun batuk ataupun sesak nafas dan sesama. Tetapi hanya gejala yang kelesuan tu yang ada. Jadi bila ada gejala kelesuan, kebetulan yang diperlukan untuk menghadiri mesyuarat tu kena kita laksanakan ujian dan ujian tu positif. Jadi mungkin walaupun kita ada mesin ataupun peralatan untuk mengambil suhu, tak semesti dia suhu yang normal tu tak ada gejala. Itu yang kita kena pastikan. Tetapi kalau ada gejala, pastikan jangan datang ke pejabat langsung. Assalamualaikum Dato', saya ada satu soalan. Sebagaimana kita sudah maklum, penggunaan wristband untuk adalah kepada orang individu yang dikuarantin selama 14 hari. Jadi kalau kita lihat ada yang memakai wristband ini, ada yang individu yang adakah mereka boleh pergi ke tempat-tempat awam seperti pasar ataupun tempat kedai makan. Dan sekiranya ada individu yang memakai wristband ini yang dikuarantin selama 14 hari memakai dan pergi keluar, apakah tindakan yang sewajarnya akan diambil oleh KKM? Terima kasih Dato'. Okey, sebelum saya jawab soalan tu, ada soalan jogging saya tak jawab lagi kan. Jadi memang kita dah sekarang ni kementerian dah bagi kelonggaran untuk aktiviti sosial. Salah satu daripada aktiviti ialah bersenam dan juga yang penting ialah apabila kita melakukan jogging atau bersenam, pastikan penjarakan tu ada. Jadi kita juga akan bincang dengan MKN
dan juga Polis Diraja Malaysia dan badan-badan yang NGO yang lain untuk kita pastikan pemantauan untuk penjarakan ni. Jadi kalau boleh, kalau kita lihat pada syarat-syarat exit WHO, iaitu community empowerment. Tak semestinya dia MKN ataupun polis dan rela kena berada di tempat tersebut, tetapi masyarakat tersebut boleh pastikan penjarakan tu diamalkan. Itu yang lebih penting. Tapi walau bagaimanapun, kita berharap rakyat Malaysia sedar dan berwaspada akan kepatuhan kepada SOP yang kita longgarkan untuk bersenam dan sebagainya. Jadi berbalik pada soalan yang tadi mengenai wristband, kalau mereka telah ditetapkan ataupun dikenal pasti untuk kuarantin di rumah, maksudnya mereka kena duduk di rumah, iaitu tak boleh keluar dari rumah. Itulah kita katakan kuarantin. Kalau mereka keluar dari rumah, pergi jogging, pergi pasar, itu bukan kuarantin. Jadi apa yang kita laksanakan setakat ini ialah mandatory quarantine, iaitu kuarantin wajib. Mereka yang balik dari luar negara mesti dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari, iaitu di tempat yang telah dikenal pasti oleh pihak berkuasa. Jadi kita nasihatkan mereka yang ditetapkan kuarantin di rumah, duduk di rumah. Apa yang kita akan laksanakan ialah pemantauan sama ada mereka keluar dari rumah ke tak. Kalau mereka keluar dari rumah, berarti mereka telah ingkar kepada peraturan ataupun perintah kuarantin di rumah. Jadi tindakan boleh diambil bawah Akta 342 untuk mereka yang ingkar ataupun tidak patuh kepada kuarantin di rumah. Assalamualaikum, Dato' Muhammad from The Edge. Dato', it's a relief to see that the number of new cases has gone down to the low double-digit level today. But you had mentioned earlier that the curve, we might see the curve to start steepening again, especially if the majority of the public did not adhere to the SOP during the Hari Raya. How worrying is this situation, and has the ministry taken any preemptive measures to address this? And second, do we have enough capacity to handle this situation in the worst case scenario? Thank you. Thank you very much for the question. So indeed that we are looking into our modelling. Our modelling have shown that if we adhere to the SOP, we will manage to bring down the cases further. Today we have 15 cases, 6 cases are imported cases. So which means today the first time that we get single digit 9 cases local transmission. So we managed to bring down not only from double digit but to single digit 9 cases today. But more importantly is sustainability. So today the empowerment to the community to adhere to our SOP, because we have changed the strategy from MCO to CMCO. So it shows that the CMCO works, which means with the easing of the restriction movement, and despite of that, we are still able to achieve a single digit. So that's good, but we have to adhere and comply to the SOP. So social compliance, social responsibility, social disciplines is important. The onus is not only on the shoulders of Ministry of Health and the government, but the onus now is on the public. So we want to empower the public. As one of the criteria, exit criteria of WHO, this number 6 is there is empowerment, the community empowerment. If the community can continue to comply to and adhere to the SOP that been given, rest assured that we can bring down the cases. But if not, then we will see the cases continue to rise over a period of time. So we are monitoring every day in terms of the cumulative cases, the active cases, the infective cases, as well as the daily cases. So we hope that the information that we get will tell us whether our strategy that we have planned last 2 weeks or last 4 weeks ago works or not. So our concern now certainly is because of this festive season, and we will know the outcome within 2 weeks' time. So likewise, when we started the CMCO and easing the restriction movement on the 4th of May, and today we've seen the result of the CMCO. But if we were to compare the CMCO and MCO, certainly MCO is much better.
but at a cost of about 2.5 billion a day. So which means that we can allow the economy to take place, to resume, and more importantly, if everyone comply to the CMCO, we can rest assured we can continue to bring down and strike a balance between a win-win for the country as well as for the ministry to control and break the transmission of the virus in our community. And with regards to whether our facilities we are ready or not, you look into our lab, for example, our lab capacity, we have actually increased to from when we started only 7,000 cases a day. Today we are able to reach about 25,000, and perhaps the next week or so we have another 5 more labs coming up, so we can increase to more than 30,000 cases a day. So that's the screening. And you look into our hospital for screening, we have 120 hospitals ready for screening, as well as health facilities. We have 40 hospitals that we have identified, and we have 7 COVID hospitals just identified for COVID patients only. So we have done that, and our occupancy now is less than 15%. And our ventilators, we have more than 1,090 ventilators available. So our capacity, we are looking into it. But in case if we have a surge in cases, exponential surge in cases, the good thing is that when we look into our patient, 80% of our patient on category 1 and 2, that is actually asymptomatic or mild symptoms. So asymptomatic and mild symptoms, not necessary we can actually admit them to a hospital. We can open up a space, just like in MyAPS, for example, we have a space. So we have identified a few areas whereby within 24 hours, we can open up in terms of to contain the asymptomatic and mild symptoms in certain places. So we have the strategy in place. As I said, we always prepare for the worst, but we hope for the best. In case if we have a surge, we are ready. But our ventilators, our ward, our ICU, mainly for category 3, 4, and 5. So we hope that we can continue to give good treatment and to all our patients with COVID-19. And when they are admitted to the hospital, I'm sure over the years, over the last couple of weeks and months, we have seen a good management team in our hospital, in particular the ICU. Our expertise in ICU, we learn a lot, we have more experience, and now we are teaching the new healthcare workers to comply with certain rules and regulations that we have. So the experience that we gained over the last couple of months and weeks is very valuable for us to teach our young doctors and etc. So the teaching will be ongoing, and our preparedness will be much better than before. So we do have new experience now, and we are learning. This is a new virus. Every day we are learning something new, and certainly that will help us in terms of our preparation for the worst. Two questions. The first one is on source of infection. I was wondering whether the ministry has determined the source of infection for the immigration depots, the 3 depots, and also the construction sites. And with the construction sites, since workers are not under, not in a confined space, is there concern that that could leak out of the community of the workers or outside of the sites? That's the first question. The second question is about the post-cabinet meeting, which had 1 positive case. Has there been any other cases detected linked to that 1 case? Okay, thank you very much. So I answer your second question first. Regards to the post-cabinet meeting, all the participants or the members of the post-cabinet meeting were found to be negative. So there's no other cases were detected. So more importantly, the person that had been identified is also been taken care of, isolated, responding very well, asymptomatic but positive. So we are monitoring closely. And the symptoms initially was very vague symptoms. There's no fever, there's no cough, no running nose, only symptoms of lethargy, for example. So I think he is also doing very well. So I think, but in terms of we have to comply with the regulation that is a quarantine for 14 days. So this is part of our SOP for those who have been exposed to a positive patient.
So the first question is regards to are we able to pinpoint the source of infection in the detention center? Unfortunately not, because when we look into the 3 centers, detention centers, we are still investigating. Although we do have a few exemptions, and look into the theory, but we are not able to pinpoint the cause of the infection. But nonetheless, more importantly is that we managed to isolate all of them and to our MyIPS hospital, temporary hospital, and those have a close contact, we also have been isolated for quarantine. So we managed to do our best in terms of active case detection and also to isolate them and to treat them. So that's more important. But again, we would like to learn from this experience to prevent other centers. That's number one. And other places, crowded places, for example. And certainly we need to look into the accommodation of some of our workers as well. So I think the source is that if there's an infection, not only COVID, but we talk about TB and all the infectious diseases, if you live in the confined space, definitely infectious diseases will continue to spread. So I think we have to look into the short term as well as the long term to solve this problem of confined space and a crowded space, especially for the foreign workers. This is something that, today we have to change the norm of how we do things differently from the past and to have a better future in time. Datuk, ini mengenai kenyataan Datuk semalam yang memaklumkan bahawa KKM akan mengubah protokol menguruskan pesakit COVID-19 yang mana pesakit COVID-19 boleh di-discharge daripada hospital selepas dirawat selama 14 hari walaupun masih positif. Saya bayangkan saya adalah seorang pesakit COVID-19. Setelah dirawat 14 hari, saya dibenarkan discharge dan perlu menjalani self-quarantine di rumah selama 14 hari. Satu, adakah pada hari ke-13 self-quarantine di rumah, saya perlu menjalani swab test di hospital? Kedua, jika saya masih positif selepas melakukan swab test tersebut, saya masih lagi perlu menjalani quarantine di rumah ataupun perlu jalani quarantine di hospital? Dan ketiga, boleh atau tidak kalau saya tak nak balik ke rumah untuk jalani self-quarantine di rumah? Okay. Jadi terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kita lihat sekarang ni, virus COVID-19 ni, ya tempoh inkubasi ialah 14 hari. Jadi kalau kita terdedah kepada mereka yang positif ataupun kita dalam kumpulan yang berisiko, kita akan dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Jadi bila virus masuk ke tubuh dalam tempoh 14 hari, mungkin kita akan ada gejala. Gejala dia mungkin kalau positif, kita akan masukkan ke hospital. Dalam kita masukkan ke hospital, iaitu mereka yang positif tu, untuk keboleh jangkitan, yang kita lihat sekarang ni, keboleh jangkitan adalah walaupun dia asymptomatic, kalau hari pertama dia asymptomatic tapi dia positif, jadi itu juga adalah satu faktor yang kita kena masuk pada hospital. Dan keboleh jangkitan ialah 2-3 hari sebelum dapat gejala. Itulah masa infectivity dia meningkat. Dan bila mereka positif tu meningkat. Jadi yang pertama ialah kita akan asingkan mereka yang telah terdedah pada kes positif ataupun mereka dalam kumpulan yang disyaki 14 hari. Kalau 14 hari tak ada simptom dan negatif, jadi kita akan lepaskan. Tetapi kalau mereka ada positif, kita akan masuk ke hospital. Dan kita akan melihat pada gejala pada hari pertama. Jadi gejala pada hari pertama sampai tempoh 14 hari. Jadi kalau tempoh 14 hari, kita juga tertanya-tanya sama ada kita boleh discharge sakit ataupun tidak. Dan kita lihat kepada dua konsep. Satu ialah ada yang kata dah positif negatif, lepas tu dia positif balik. So adakah itu reinfection ataupun residual. Dan kita tahu kita menggunakan kaedah ujian RT-PCR, iaitu virus yang hidup dia akan kesan dengan RT level yang tertentu, tetapi virus yang mati atau weak positif kita pun dapat kenal pasti, tetapi dia tetap akan positif lagi. Jadi dengan tu kita tahu yang weak virus ataupun kalau kita kutur ataupun culture the virus tu tak ada, dah mati, tapi fragment virus tersebut dapat dikesan oleh PCR. Itu yang kita kata residual.
ataupun yang tidak boleh dijangkiti. Jadi maklumat yang terkini yang kita dapat daripada WHO, dia telah pun maklum pada Kementerian Kesihatan, ialah dalam tempoh 14 hari, selepas 14 hari, mereka tak boleh jangkitan tu dah kurang. Sebenarnya WHO dia kena pasti 10 hari, tetapi kita mengambil tempoh 4 hari lagi, kita kata 14 hari. Jadi yang kertas yang atau maklumat daripada WHO ialah 10 hari selepas ada gejala. Jadi kalau kita tetapkan 14 hari, jadi kita pasti kita akan discharge pesakit dan tak perlu untuk kita kuarantin kat rumah lagi. Jadi yang sekarang ni pun kalau ujian dia positif, PCR positif, kalau kita lihat PCR positif, kalau weak positif pun kita boleh discharge. Sebab ada pesakit kita yang duduk di ward sampai 56 hari ataupun 2 bulan, tetapi masih positif. Tetapi itu dia residual daripada virus yang telah mati, tetapi masih dikesan oleh PCR test. Jadi apa yang penting ialah tempoh tu ialah 14 hari daripada gejala. Jadi kalau kita boleh pastikan gejala hari yang mereka dapat gejala, infectivity ataupun keboleh jangkitan adalah kurang pada 14 hari. WHO punya laporan ialah 10 hari, tetapi kita telah anjakkan 14 hari. Jadi kalau mereka telah positif, kita nasihatkan untuk balik. Kalau mereka tak nak balik, kita akan lihat bagaimana kita boleh tempatkan mereka, bukan di hospital lagi, mungkin di institut latihan dan tempat yang untuk kes-kes yang asymptomatic ataupun mild symptom dan sebagainya. Jadi yang itu adalah laporan berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah dibuat kajian, iaitu selepas 10 hari mereka ambil sampel tersebut, PCR positif, mereka hantar ke makmal dan makmal akan culturekan virus tersebut dan semua virus tersebut tiada. Jadi tiada keboleh jangkitan untuk virus COVID-19. Jadi tempoh yang kementerian ambil 14 hari dan sekarang ni kita tengah olahkan ataupun menerbitkan jadi garis panduan untuk pakar-pakar kita dan doktor-doktor kita untuk melihat untuk cara kita merawat pesakit dan mengurus pesakit untuk tempoh 14 hari. Mereka yang bergejala pada hari pertama, tetapi hari ke-14 masih bergejala dan sebagainya, mereka itu yang kita akan tahan lagi. Sebab ada yang sebab virus yang keboleh jangkitan, ada satu lagi lah komplikasi. Kalau mereka ada komplikasi virus tersebut, jadi memerlukan rawatan yang berlanjutan, jadi kita akan pantau dan kita akan rawat sehingga tak ada gejala dan baru kita boleh selepas 14 hari baru boleh kita discharge pada ward. Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.